Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video yang kedua ini, iaitu video tutorial untuk anda menggunakan SPME 3.0 ini. Sebelum ini kita telah pun view ataupun membuat overview sedikit mengenai asas perekonan. Okey, seterusnya hari ini saya ingin memberikan sedikit panduan bagaimana untuk memulakan ataupun menggunakan SPME ini. Okey, diandaikan anda telah pun mengaktifkan SPME anda dan ini adalah paparan pertama ataupun dashboard home yang akan anda lihat. Jadi pertama sekali anda haruslah memasukkan nama company di sini. Okey, nama company di sini. Saya masukkan terus sebagai contoh. Okey. Okey, kemudian kita masukkan tarikh untuk account period, iaitu start date dan juga end date. Okey, biasanya itu accounting period ialah 12 selama 12 bulan. Okey, dan biasanya ia akan bermula pada 1 Januari dan berakhir pada Disember. Tetapi ada setengah syarikat juga yang tidak strict pada tarikh ini. Mungkin mereka start pada bulan 6 dan berakhir pada bulan 5 tahun hadapan. Jadi terpulang kepada accounting period untuk syarikat anda. Okay, biasanya saya akan untuk syarikat saya sendiri, saya akan masukkan untuk Januari dan berakhir pada bulan 12. Okay, setelah perkara ini semua selesai, kita akan terus pergi ke start here di sini untuk memulakan transaksi perekonomian. Baiklah, ini adalah paparan kedua selepas anda tekan pada butang start here tadi. Okey, ini adalah paparan pertama yang akan anda lihat, iaitu yang terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu company information, transaction dan juga report. Okey, kita untuk hari ini saya akan menyentuh kepada bagaimana untuk mencipta akaun di account setup dan juga opening balance transaction. Okey, kepentingan dia untuk kita melakukan ataupun mencipta akaun di sini adalah untuk kita menentukan ataupun menetapkan akaun apa yang terlibat untuk setiap transaksi perniagaan kita. Okey, akaun setup ini perlu, okey, kerana sekarang sistem ini tiada akaun sebarang akaun yang diwujudkan. Okey, kita pergi kepada add setup. Okey, di sini ada nama, account name ataupun account kategori yang anda perlu tambah. Okey, biasanya untuk penamaan account name dia terpulang kepada anda bagaimana anda untuk ingin meletakkan account tersebut. Tetapi yang paling penting adalah di bahagian sini, account kategori. Kerana account kategori inilah yang akan menentukan ataupun yang akan memastikan account yang anda lakukan ataupun account yang anda masukkan adalah betul. Okey, di sini terdapat 7 kategori account utama, iaitu fixed asset, okey, iaitu aset tetap, current asset, long term liabilities, current liabilities, owner equity, income dan juga expenditure. Okey, kesemua detail untuk ini contoh-contoh account name yang terlibat akan saya berikan pada akhir modul ini, iaitu pada hari Selasa nanti. Okey, jadi anda hanya perlu follow beberapa ataupun jika mungkin anda ingin membuat ataupun mencipta akaun sendiri, anda boleh rujuk pada internet ataupun mungkin anda mempunyai pengetahuan sedikit mengenai mencipta akaun di sini. Dan seterusnya pada bahagian ketiga terdapat special account. Special account ini bermaksud adalah ada setengah account tersebut relate ataupun berkenaan dengan special account. Okey, contoh saya ambil bank atau cash. Okey, bank ataupun cash banyak account name yang kita boleh letakkan. Okey, contoh kalau bank mungkin kita boleh letakkan CIMB Bank, Bank Islam, BSN, dan semuanya adalah berkait dengan bank.
Okey, jadi apa yang kita perlu buat, setiap account name yang kita cipta yang berkenaan dengan bank haruslah kita tick di sini. Okey, untuk mengatakan kepada sistem ataupun untuk kita instruct pada sistem bahawa akaun yang kita cipta adalah akaun bank. Okey, kerana kita mungkin ada 2 ataupun 3 akaun bank dalam satu perniagaan dan juga cash. Okey, saya ambil contoh untuk semua contoh ini. Okey, bank atau cash, okey, kita mungkin boleh letakkan sebagai bank Islam. Okey, sifat ataupun kategori untuk akaun name adalah current asset. Okey, ataupun aset semasa. Jadi kita tick di sini bank ataupun cash. Kita submit and then lepas tu seterusnya kita mungkin boleh letak my bank. Jadi kita ada 2 akaun bank di sini. Okey, current asset, kita tick bank ataupun cash. Okey, sekarang kita telah pun mencipta 2 akaun. Okey, seterusnya kita untuk akaun yang seterusnya kita mungkin boleh letakkan sebagai Ali. Okey, Ali adalah ataupun kita letakkan sini supaya kita nampak penghutang Ali. Okey, penghutang Ali adalah trade debtor dan ia jatuh di bawah kategori current asset. Okey, jadi jika ini adalah trade debtor, jadi kita perlu letak di sini. Okey, kita submit. Okey. Seterusnya mungkin kita letak pemiutang Ali, pemiutang Ahmeng. Okey, pemiutang Ahmeng adalah trade creditor. Jadi sifatnya adalah current liabilities. Jadi kita letak sini trade creditor. Okey. Seterusnya capital. Capital adalah ataupun modal. Jadi kita letakkan sini contoh share capital. Okey. Dan dia adalah owner equity. Okey, jadi ia adalah capital. Jadi kita tick pada capital. Okey. Dan seterusnya return earning. Return earning adalah akaun pendapatan tertahan atau pendapatan yang dikumpulkan daripada dari setahun ke setahun hinggalah tahun semasa. Okey, jika anda tiada akaun return ni, anda boleh abaikan saja. Kerana tidak semestinya setiap company mempunyai return earning. Okey, jadi untuk contoh ini saya letakkan saja return earning. Okey, return earning saya letak di bahagian owner equity. Okey, ini adalah untuk account setup yang basic saja. Okey, tapi jika anda ada untuk account setup lain ataupun untuk mencipta nama account lain, anda boleh masukkan terus saja di sini. Okey, contoh kita boleh masukkan travelling. Travelling adalah jenis perbelanjaan. Okey, kita letak di sini. Kita submit. Okey, kita letak salary. Ini sebenarnya akaun-akaun biasa yang ada pada sesebuah syarikat. Okey, seterusnya, okey, mengenai income, jika anda lihat di sini. Okey, income di sini bermaksud adalah ada income ataupun income lain perniagaan, bukannya income utama, kerana income utama iaitu sales telah pun saya letakkan di bahagian transaction. Okey, saya akan explain pada video yang seterusnya akan datang. Okey, income di sini ia merujuk kepada ada income ataupun pendapatan lain ataupun pendapatan yang bukan utama, maksudnya pendapatan seperti bonus, dividen, itu kita letakkan di bawah income. Okey, untuk hasil ataupun jualan utama, anda tidak perlu set up apa-apa kerana ia telah pun saya setupkan di sini, sales and purchase. Okey, jadi untuk akaun setup di sini, setelah kita memasukkan semua ataupun mencipta akaun tersebut, kita boleh view dahulu di sini. Okey, jika anda lihat di sini, ini adalah akaun setup yang telah ada akaun yang telah kita cipta sebentar tadi. Okey, okay, start here. Okey, okey, jadi setelah itu, setelah anda memasukkan ataupun mencipta akaun setup, proses seterusnya adalah untuk memasukkan data pada opening balance transaction. Okey, opening balance transaction merujuk kepada baki awal ataupun baki akhir untuk tahun sebelum ataupun tahun lepas yang dibawa kepada tahun ini. Biasanya baki opening balance transaction ini anda perolehi daripada balance sheet.
Okey, semua data elemen balance sheet akan anda transfer ke bahagian sini. Okey, jika anda tiada, maka anda boleh abaikan saja opening balance transaction. Okey, anda boleh terus mula kepada akaun-akaun yang anda ingin lakukan transaksi. Okey, katakanlah company syarikat Ali bin Abu ini telah pun mempunyai balance yang terdahulu. Okey, dan semua akaun telah pun kita cipta di sini. Jadi kita masukkan saja opening balance di sini. Okey, date kita katakan 1/1/2015. Okey, ini adalah akaun yang kita telah cipta tadi. Okey, biasanya dia adalah akaun daripada balance sheet. Okey, jadi kita letakkan saja ini Bank Islam. Okey, current asset katakan 2000. Okey, ini adalah baki semasa untuk Bank Islam ataupun baki akhir Bank Islam yang dibawa ke hadapan. Okey, submit. Okey, jika ada perasan, sebelum saya masukkan data, jika ada perasan di sini adalah capital as balance amount is, ini berguna. Okey, saya ulangi, ini amount ini adalah berguna jika anda tidak tahu berapa exactly capital yang anda ada ketika itu, ataupun jika contoh masa balance sheet anda tidak mungkin anda buat opening balance ini bukan berdasarkan balance sheet. Okey, tetapi jika anda transfer semua akaun daripada balance sheet, okey, biasanya anda tak perlu gunakan ini. Anda hanya perlu ikut sahaja sebiji ataupun ikut exactly 100% bagaimana anda memperoleh data di balance sheet. Jadi ini adalah tidak perlu anda rujuk. Okey, ini hanyalah sebagai rujukan sahaja dan tidak sepatutnya anda ikut kerana okey, ini adalah jika anda tidak tahu berapa capital yang anda ada. Ini lebih kepada proses di mana anda memperoleh data daripada apa yang anda ada. Contoh anda daripada melihat dapat data daripada bank statement. Okey, nilai fixed asset anda dapat daripada nilai fixed asset yang terbaru. Dan seterusnya bila kita ingin imbangkan akaun tersebut, okey, bila sebelum kita memulakan akaun mestilah balance terlebih dahulu. Opening balance mesti terlebih dahulu balance. Okey, tetapi jika anda mempunyai akaun balance sheet, okey, biasanya memang dia akan hadir dalam bentuk yang balance. Jadi tiada masalah. Okey. Okey, contoh di sini bagaimana untuk menggunakan ini adalah contoh sekarang ni kita letakkan sini kita masukkan dahulu semua data-data yang mungkin ada. Okey, kita masukkan Maybank asset 1000. Okey, kita masukkan kita masukkan penghutang alih. Okey, kemudian kita masukkan contoh current asset, kita submit. Okey, kita okey, lepas tu masukkan lagi. Okey. Okey, penghutang kita masukkan sebanyak 3000. Okey. Okey, sepatutnya kita masukkan lagi. Okey, ini adalah transaksi terakhir, okey, untuk akaun capital atau okey, saya capital. Okey, on equity. Jadi untuk ini, okey, untuk memastikan ini adalah capital adalah rekod terakhir yang kita akan masukkan. Jadi untuk memastikan akaun ini balance, jadi kita ikut saja amount di sini 2000.5. Jadi bila balance dia akan jadi kosong. Okey. Jadi akaun kita telah pun balance untuk opening balance transaction. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita sudah pun boleh untuk merekod transaksi perakaunan. Okey. Baiklah, saya harap anda telah pun faham bagaimana untuk memasukkan mencipta akaun setup dan seterusnya memasukkan data di bahagian opening balance transaction sebelum kita mulakan untuk memasukkan data di bahagian seterusnya. Baiklah, kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya iaitu esok untuk video ketiga. Sekian, Assalamualaikum.